Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton. Di dalam video ini kami akan membincangkan sebuah tajuk yang semakin penting untuk dijadikan perhatian, iaitu punca-punca keruntuhan akhlak remaja dan cara untuk menangani masalah tersebut. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan rakan-rakan lain yang akan bersama-sama untuk membincangkan isu ini sehingga ke akhir video nanti. Sebelum kita mengupas isu ini dengan lebih lanjut, saya ingin menyatakan makna bagi keruntuhan akhlak. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, keruntuhan membawa maksud perihal runtuh, kejatuhan, kerosakan dan kerobohan. Manakala akhlak pula bermaksud budi pekerti, kelakuan dan tingkah laku manusia dan tabiat sama ada baik ataupun jahat. Sesungguhnya pengertian keruntuhan dan akhlak yang dimaksudkan ialah keruntuhan akhlak individu, khususnya golongan remaja pada masa kini maupun orang dewasa. Keruntuhan akhlak yang dimaksudkan juga meliputi rosaknya akhlak seseorang itu apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama dan budaya masyarakat timur seperti pembuangan anak, seks bebas, berkhalwat, lari dari rumah dan sebagainya. Hal yang demikian, saya berpendapat bahawa isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita pada hari ini berada dalam keadaan yang amat membimbangkan. Pada era globalisasi ini, pelbagai masalah gejala sosial yang dapat kita lihat di negara kita. Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja menjadi topik hangat yang diperkatakan kerana golongan ini merupakan golongan yang bakal memimpin negara pada masa hadapan. Saya merasakan bahawa jika isu ini tidak diambil perhatian yang serius, lama-kelamaan hal ini akan menjejaskan sesebuah organisasi atau sesebuah negara. Justru, kita janganlah memandang isu ini sebagai sesuatu perkara yang remeh-temeh. Sebaliknya, perlu mengambil langkah-langkah awal untuk menangani masalah ini agar tidak berleluasa. Namun, sebelum kita mencegah, kita terlebih dahulu mestilah mengetahui punca-punca berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Saya ingin memfokuskan punca masalah ini dari sudut institusi kekeluargaan. Baiklah, kita sedia maklum bahawa orang yang paling hampir dengan remaja sejak dari kecil lagi ialah ibu bapa. Mereka lebih memahami perasaan dan kehendak anak-anak. Justru itu, di sini saya ingin mengatakan bahawa punca keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ini disumbangkan oleh kurangnya asuhan, didikan dan bimbingan oleh ibu bapa ataupun penjaga. Ibu bapa seolah-olah gagal menjadi kawan ataupun sahabat kepada anak-anak mereka. Selain itu, tekanan hidup, sikap suka mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak-anak kurang berkesempatan untuk berkomunikasi, berbincang, apatah lagi berdampingan antara satu sama lain. Malah, ada juga yang kurang bersua muka dengan anak-anak di rumah. Kesannya adalah remaja akan memilih untuk membawa haluan sendiri tanpa panduan dan pengawasan daripada ibu bapa. Di samping itu, kita juga tidak menafikan punca-punca seperti penceraian antara ibu dan bapa, pertengkaran yang kerap berlaku di rumah menyebabkan rumah bukan lagi syurga buat mereka.
keadaan sosioekonomi yang sering menghambat kehidupan terutamanya yang tinggal di kawasan bandar dan suasana rumah tangga yang tidak harmonis juga membawa kepada kancah keruntuhan akhlak remaja kita pada hari ini. Seterusnya, bagaimana langkah bagi kita dalam mendepani masalah keruntuhan akhlak ini? Antara langkah yang dapat kita lakukan adalah remaja harus diajar dengan nilai-nilai murni sejak zaman pendidikan Islam itu sendiri harus diberikan penekanan dari aspek-aspek yang utama, iaitu dari segi akhlak, akidah dan ibadah. Jika akhlak keislaman ini dapat ditanam dalam sanubari setiap remaja, nescaya masalah ini akan dapat dibendung dengan mudah. Remaja juga akan mendapat pendidikan yang sempurna. Dan selain itu, remaja perlu diberi pendedahan mengenai alam remaja, masalah dan kesulitan yang akan mereka hadapi sebelum mencapai tahap dewasa. Usaha ini dapat dilakukan melalui subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan kerana pembentukan ini merupakan nilai jati diri yang dapat dipupuk dalam kalangan remaja. Usaha ini dapat dilaksanakan melalui ceramah dan majlis penerangan berkenaan masalah kehidupan remaja serta kempen memupuk kesedaran sivik yang boleh dilaksanakan di sekolah dan amalannya dalam kehidupan seharian remaja. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin bahawa masalah keruntuhan akhlak ini dapat dibendung dalam kalangan remaja. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Izzuddin, dan saya serahkan topik ini kepada kawan saya iaitu saudara Amir Afiq untuk mengulas lebih lanjut berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Izzuddin di atas penjelasan yang amat jelas berkenaan topik kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton yang dikasihi sekalian. Berkenaan dengan topik kita, iaitu punca keruntuhan akhlak di kalangan remaja dan cara untuk mengatasinya, saya terlebih dahulu ingin memberikan pendapat saya tentang isu ini. Secara umumnya, keruntuhan akhlak merangkumi pelbagai perlakuan negatif remaja pada hari ini. Sebagaimana yang kita tahu, remaja merupakan aset sebuah negara pada masa akan datang untuk menjadi pemimpin negara. Seharusnya merekalah yang mendukung aspirasi negara kita seperti yang diwar-warkan oleh para pemimpin. Di antara keruntuhan akhlak yang dapat kita lihat sendiri adalah samsen jalanan, seks bebas dan juga kes-kes buli. Jika hal ini semakin berleluasa, sewajarnya pemimpin pada masa ini berasa sangat bimbang kepada keadaan negara, kerana bagaimana pemimpin akan datang memimpin negara jika pemimpin itu sendiri tidak mempunyai nilai akhlak yang tinggi? Bukankah ini akan membawa kepada keruntuhan akhlak sebuah negara? Tuntasnya, semua pihak haruslah bekerjasama dan mengambil langkah-langkah yang drastik untuk membendung masalah ini. Terdapat punca yang dapat kita lihat menjurus kepada peningkatannya masalah ini. Punca yang pertama adalah media massa. Media massa pada hari ini mendominasikan ruang litup kehidupan remaja di dalam era langit terbuka, khasnya di negara kita. Media massa ini memaparkan aksi-aksi yang kurang senonoh dan tidak baik dipertontonkan, apatah lagi kepada golongan remaja. Misalnya, adegan lucah, keganasan
dan aksi melampau yang kian menjadi ikutan dan trend remaja pada hari ini. Tidak hairanlah remaja kita hari ini ada yang terlalu berani mencuba sesuatu perkara yang baru. Corak pergaulan remaja misalnya sudah jauh daripada nilai-nilai ketimuran, cara berpakaian yang kurang sopan dan gaya hidup yang mengikut cara barat. Terdapat juga unsur-unsur yang menggairahkan yang boleh diperolehi secara mudah di pasaran, sama ada dalam bentuk bercetak, CD, VCD ataupun lain-lain. Media massa seperti rangkaian internet sememangnya membantu kehidupan seharian kita, namun ramai di kalangan remaja menyalahgunakan rangkaian tersebut. Mereka lebih cenderung kepada melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Secara positif, Facebook sememangnya jaringan yang boleh menambah kenalan kita dan dapat juga berkongsi ilmu. Namun, Facebook juga telah membawa kepada keruntuhan nilai seperti komunikasi yang tidak baik, pertikaman maya dan tersebarnya nilai-nilai yang negatif. Jika ini berlaku, di manakah perginya nilai murni amalan kita sebagai warga Malaysia? Oleh itu, pelbagai pihak haruslah cuba untuk menangani hal ini. Antara langkah yang boleh dilakukan adalah pihak sekolah bolehlah mengadakan kempen kesedaran tentang penggunaan internet dan media massa ini. Hal ini supaya pelajar tidak mudah untuk terpengaruh dan terjebak dengan gejala-gejala yang tidak sepatutnya. Mereka harus tahu etika penggunaan internet yang betul sesuai dengan tujuan internet itu sendiri, iaitu membantu pelajar dalam urusan pembelajaran ataupun komunikasi dan bukannya ke arah yang tidak baik. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mewujudkan sistem perundangan sekolah. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut dalam kalangan pelajar sekolah. Di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin, penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa seperti polis amatlah berkesan sekiranya pemantauan dilakukan secara berterusan. Bidang kuasa pihak polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Pihak pentadbiran hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah ini kepada pihak polis. Namun, langkah-langkah pencegahan lain juga yang bersesuaian boleh diambil oleh pihak sekolah dan juga pihak-pihak lain yang bertanggungjawab. Pendekatan kaunseling misalnya sangat penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. Saya percaya dengan adanya kaunselor Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Jadi pertama sekali terima kasih saya ucapkan kepada saudara Syekh Amir sebentar tadi di atas penjelasan yang amat teliti berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Dan tidak lupa juga kepada Ustaz Izzuddin merangkap panel forum kita pada hari ini.
kerana memperkenalkan diri saya dan Syekh Amir di awal forum kita. Jadi, dan salam sejahtera juga saya ucapkan kepada semua hadirin hadirat dan penonton-penonton di luar sana kerana sudi datang ke perkongsian ilmu kita pada hari ini, majlis perkongsian ilmu kita yang dinaungi oleh malaikat-malaikat. Jadi insya-Allah saya akan menyambung perbincangan kita mengenai topik iaitu punca-punca keruntuhan akhlak dan juga cara untuk menanganinya. Pada pendapat saya, keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja perlu dilihat sebagai satu perkara yang amat penting. Kita sering saja melihat dan mendengar laporan di media massa, sama ada media elektronik ataupun media cetak. Contohnya seperti Facebook, Twitter, surat khabar, majalah, mengenai kes-kes gejala sosial dalam kalangan remaja. Apa yang dapat diperhatikan ialah kurangnya peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak berkepentingan, yang menyebabkan statistik pelibatan remaja dalam kes gejala sosial ni semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi mari kita lihat. Senario ini menjelaskan kepada kita bahawa betapa rapuhnya jiwa remaja dan juga belia yang kita harapkan suatu hari nanti ini dapat menggalas tanggungjawab untuk menerajui negara. Jadi apakah punca yang membuatkan remaja terdorong ke dalam masalah ini? Antara puncanya ialah disebabkan oleh individu itu sendiri. Remaja ialah golongan yang berumur 18 tahun dan ke bawah mengikut definisi dia. Pada peringkat usia ini, sikap ingin tahu dan mencuba sesuatu yang baru itu berada pada tahap yang tinggi tanpa mereka dapat mempertimbangkan impak negatif di sebalik sesuatu perbuatan itu. Nilai peribahasa, beringat sebelum kena, jimat sebelum habis, nampaknya tidak tersemat di dalam diri mereka. Apa yang lebih memburukkan keadaan lagi ialah remaja sangat mudah untuk dipengaruhi dengan rakan-rakan sebaya mereka. Hal ini disebabkan rakan sebaya merupakan orang yang rapat dengan mereka, orang yang dapat membawa dan meluangkan masa dengan pelbagai aktiviti mereka bersama-sama. Tegas saya mengatakan bahawa faktor individu dan pengaruh rakan sebaya juga adalah faktor yang saling berkait rapat, yang dapat menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja yang berlaku seperti yang dapat dilihat pada masa ini. Oleh itu, kita haruslah berusaha untuk menangani masalah ini. Jadi, pada pendapat saya, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin-hadirat sekalian, usaha untuk membanteras gejala ini bergantung pada remaja itu sendiri yang pertama. Sebab setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Walau bagaimanapun ini bergantung sendiri kepada kesungguhan seseorang individu itu untuk menyelesaikan masalah dia. Bab kata pepatah orang tua-tua dahulu, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Pihak berkepentingan juga memainkan peranan utama dalam membendung gejala sosial yang menjurus kepada masalah keruntuhan akhlak remaja adalah tidak lain dan tidak bukan ibu bapa di rumah, ibu bapa mereka sendiri. Ibu bapa perlu memberi didikan agama dan menerapkan nilai-nilai moral ataupun nilai-nilai murni sejak mereka kecil. Hal ini demikian kerana anak-anak ibarat kain putih yang bersih dan ibu bapa lah yang bertanggungjawab untuk mencorakkannya. Selain itu, ibu bapa juga perlu bersahabat dengan anak mereka, termasuklah mengenali dan mengetahui siapa anak mereka berkawan, dengan siapa anak mereka berkawan, dan meluangkan masa mereka. Ini adalah untuk mengelakkan anak-anak rasa terabai sehingga menjurus kepada keruntuhan akhlak. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang perbincangan ini kita telah mengupas atau membicarakan isu-isu dari aspek sebab dan punca keruntuhan akhlak itu berlaku. Memang kita tidak menafikan remaja itu sendiri menjadi punca di kelalaian mereka mengenai kaca dan permata dalam pergaulan dan hilangnya pertimbangan mereka dalam membuat keputusan
kerana manisnya keseronokan dunia ini, keseronokan dunia ini di dalam remaja, diri remaja di luar sana. Namun atas nama remaja yang baru tumbuh dan mengenal dunia, janganlah kita bersikap lempar batu sembunyi tangan. Ada kalanya rumahku syurgaku hanya impian dan angan-angan remaja semata-mata. Ibu bapa lebih mementingkan diri dan perasaan mereka sahaja tanpa mengenal anak-anak mereka dan lantas alpa di depan anak-anak mereka. Anak-anak juga perlu diberi kasih sayang kerana anak-anak sudah membesar dan mereka juga ingin dibelai dan dilimpahi dengan kasih sayang. Ingin suluh panduan membuat mengembara dalam dunia tanpa sepadan. Dan apa yang penting lagi, menjadikan nilai agama dan nilai moral sebagai tunjang kehidupan mereka. Walau taufan dan gelombang melanda, tunjang utuh terpacak dalam jiwa remaja tidak akan goyah. Begitulah hadirin sekalian, semua pihak tidak terkira masyarakat awam, pihak remaja, pihak sekolah, pihak ibu bapa perlu mengembleng tenaga melangkah sederak bersama mempertahankan akhlak dan nilai moral yang telah kita julang sejak sekian lama ini. Jadi insya-Allah saya rasa itu saja perkongsian saya pada malam ini. Saya mewakili sahabat-sahabat saya, Ustaz Izzuddin, panel kita, Syekh Amir, ingin mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih lah pada hadirin hadirat dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana sudi untuk mendengar perkongsian ilmu daripada kami yang tidak seberapa ini. Jadi kami berharap apa yang kita kongsikan pada majlis malam ini dapat diamalkan bersama-sama, dan insya-Allah bersama-sama kita doa dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya masalah gejala sosial ni dapat dibendung bersama-sama. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.